wanita hari ini. Di saat aku hilang tanpa arah, kau tiba membawa sejuta rasa, rasa yang sudah lama aku lupakan, kini kembali menghiasi jiwa. Ingin ku kalungkan cinta agung untuk si nari. Aku lelaki yang tak punya apa. Aku lelaki yang pernah kecewa. Terima kasih untuk semua, mencipta detik terbahagia. Setiap nafas yang engkau dengari, sumpah cintaku hingga akhir nanti. Janji kita tepati, bagiku kau amat berarti. Wow, wow, aku lelaki yang tak punya apa. Aku lelaki yang pernah mengalah. Terima kasih untuk semua, mencipta detik terbahagia. Wow, wow, cinta darimu yang luar biasa. Senyumanmu menyembuhkan derita. Hingga ke akhirnya bersatu. Akulah lelakimu. Oh, 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 oh. Apa? Aku lelaki yang pernah mengalah. Oh, terima kasih untuk semua, mencipta detik terbahagia. Oh, oh, cinta darimu yang luar biasa. Senyumanmu menyembuhkan derita. Kan ku peluk erat tanganmu hingga ke akhirnya bersatu. Akulah lelakimu. Akulah lelakimu. Itu dia tadi persembahan Aku Lelakimu daripada Azfan membuka tirai wanita hari ini untuk siaran 5 September 2022. Betul. Terbawa-bawa lirik tu awak. Penghujung tadi saya tahu akulah lelakimu. Jadi awak terbawa lirik ni. Apa pun, selamat tengah hari, selamat hari Isnin dan anda bersama kami, saya Sugita dan juga Fatim bersama anda sepanjang 1 jam ini di WHI. Fatim, saya nak tanya awak, hujung minggu hari tu awak buat apa? Ada apa-apa aktiviti? Ada. Jaga anak. Satu, saya jadi nurse lah kat rumah. Satu lagi saya meraihkan hari jadi nenek saya.
bestnya. Yang ke-89. Jadi selamat ulang tahun kelahiran kepada nenek awak walaupun dah belated, dan selamat ulang tahun kelahiran kepada anda semua yang menyambut hari lahir anda sewaktu hujung minggu dan juga hari ini. Jadi happy birthday semua. Apa pun antara perancangan anda ni dah cuti sekolah kan, kita harapkan anda terus menjaga diri. Kita seronok-seronok juga tapi jaga kesihatan juga kan. Kita tengok kadang-kadang cuaca pun tak menentu. Betul. Apa pun boleh pastikan di Map Malaysia terlebih dahulu dan juga cek dulu perkembangan isu semasa. Okey, dan tadi kita dah dengar lagu daripada Asfan. Saya nak tahu lebih lanjutlah mengenai lagunya. Untuk siapa dia tulis lagu tu, sebab dialah lyricistnya, dialah komposernya. Jadi apa kata? Jom, kita terus bersama dengan Asfan. Asfan, selamat datang ke WHI. Selamat dengar. Okey, nak terus tanyalah Asfan, lirik dia memang tadi dengar macam pelbagai emosi lah. Awak tulis lirik lagu ni untuk siapa sebenarnya? Okey, sebenarnya lagu ni Terus untuk siapa? kan, lagu ni dia sebenarnya kita general lah. Sebenarnya dia mengisahkan tentang di belakang seseorang lelaki ni ada especially wife lah yang sentiasa support ups and downs kan. Lirik saya tulis dengan Ahmad Fikri Yahya sebenarnya. Patutlah dia punya kekuatan lagu tu. Itulah saya memang akan selalu tulis dengan dia lah. Itu kira sparring partner yang sign kontrak sampai mati lah kira. Wow. Kita harap dia tak ada choice lah. Tak ada choice. Okey, apa proses untuk apa antara cabarannya kalau kita melihat kepada genre lagunya memang kita selalu dengar, tapi kekuatan tu sendiri kenapa Asfan memilih lagu ini? Okey, lagu ni sebenarnya dia salah satu OST untuk cerita ia biarkan ia pergi yang sedang bermain masih tengah main sekarang. Mungkin. Saya pun tak tengok TV. Okey. Lagu ni saya pilih sebab saya dah lama tak keluar lagu yang bergenre macam ni. Selalunya keluar lagu yang kita saya dah start to play with the arrangement yang ada elektronik sikit apa semua kan. Jadi bila walaupun saya buat ballad, so konsep genre lagu ni lah macam first single saya dulu lah. Jadi nak patah balik untuk buat benda tu. Okey, dan saya sempat juga membaca komen-komen di YouTube dan ramai juga berkata King of OST is back. Okey, saya nak tanya Asfan, adakah Asfan menerima gelaran King of OST ni dengan hati yang terbuka, ataupun Asfan rasa jangan kaitkan saya dengan OST sahaja? Pandangan Asfan. Orang dah appreciate kita sebenarnya lah benda tu. Banyak menulis untuk OST. Sebenarnya saya pun tidak pernah set dalam mind saya macam okey, masa lepas bentuk industri saya nak keluar menjadi seorang yang menulis lagu untuk OST saja. Tapi tu rezeki yang Allah bagi kat saya. Daripada first single saya dulu terhenti di sini memang OST untuk cerita Nora Elina. Lepas tu dia sambung dan saya dapat banyak menulis untuk orang-orang luar dan penyanyi luar juga yang meminta saya bila tanya saya boleh tak buat lagu untuk OST, boleh tak buat lagu untuk OST. So dia dah melekat macam tu, dah sinonim dengan saya lah sebenarnya. Jadi tidak mengapalah bagi Asfan. King pun boleh, jangan panggil Queen je lah. Betul. Tapi saya rasakan Sugi dan juga penonton suntikan ataupun karya Asfan tu sendiri yang memberikan kekuatan kepada apa pun lagu yang dikeluarkannya. Okey, apa harapan Asfan sendiri untuk lagu Aku Lelakimu? Okey, sebenarnya saya dah setahun lebih tak keluar lagu. Banyak menulis untuk orang saja. Paling latest saya tulis untuk Yang Kai Bahar dengan Lia Aziz untuk 3 hari mencintai Imu tu kan. Jadi ini dah setahun lebih tak keluar. Saya harap orang boleh bagi sokongan yang padu untuk lagu baru saya supaya saya lepas ni boleh keluar lagu yang lagi banyak lagi lah. Okey, baik. Dan Instagramnya adalah? Asfan Shah. Okey, baik. Jadi anda bolehlah mengikuti perkembangan terkini Asfan di laman Instagramnya. Dan terima kasih Asfan. Terima kasih. Selamat maju jaya. Dan banyak lagi karya-karya. Berharap kami akan berjumpa Asfan di sini untuk lagu terbaru Asfan tak lama lagi ya. Dan Asfan, saya nak tanyalah. Tadi awak berkata yang lagu ini ditulis ada dengan menghargai wife awak kan. Lain orang lain cara menghargai isteri mereka kan, tapi awak sendirilah kan, kalau isteri masak kan, awak pernah tak bawa bekal ke studio ke apa-apa? Bawa juga kan. Bawa macam mana? Menu macam mana? Menu simple, selalunya simple je lah kot. Saya kadang dia masak untuk anak sekolah, saya makan sekali. Oh ya ke? Senang. Saya makan apa je pun boleh. Kan tu tak ada. Maksud dekat situ, Asfan dia orang kata menghargailah apa menghargai. Itu bekal kasih sayang isteri awak buat awak, dan ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu TikTok ini. Jom kita saksikan. Terima kasih Asfan. Terima kasih. It's my first love, what I'm dreaming of when I go to bed.
when I lay my head upon my pillow. Don't know what to do. My first love thinks that I'm too young. She doesn't even know. Wish that I could show her what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. Monday, 2, 3. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Bekal untuk suami. Hari ni bekalnya nasi putih berlaukkan ayam masak asam pedas. Ni pertama kali buat ayam masak asam pedas. Tak pernah buat, selalunya dengan ikan. Ni dengan ayam. Alhamdulillah, suami kata sedap. Buah untuk hari ni, buah apple. Ya Allah Tuhanku, kau mudahkanlah segala urusan suamiku hari ni dan kau berkatilah rezeki kami. Ya. Dah halang-halang saya di label masuk set berkelah bawa makanan, saya dah bawakan bekal untuk awak satu, Fatin. untuk saya satu. Ada apa dalam ni? Ada nasi lemak dengan bihun dengan kasih sayang. Oh wow. Terima kasih Fatin. Walaupun dia macam tak berat sangat, tak apa, nanti saya awak kena tengok dulu. Ada apa kat dalam ni? Tapi itulah keistimewaannya bila seseorang memberikan kita makanan dengan penuh kasih sayang. Apatah lagi kalau isteri yang memberikannya kepada suami. Kan? Saya sebenarnya Sugi kan melihat kepada TikTok yang mana isteri bekalkan makanan kepada suami, bukan kawan-kawan suami je jealous dan juga orang kata mentertawa kan, tapi saya pun jealous juga sebab saya kalau ada waktu yang terlapang baru saya boleh lakukan disebabkan masa. Tapi sebenarnya banyak kelebihan isteri bekalkan selain daripada kasih sayang dan bekalkan makanan untuk suami ni. Betul. Kalau saya sendiri walaupun tak berumah tangga lagi saya suka sangat bawa bekal tau, dan masa saya di sekolah dulu ada orang ejek saya tau bawa bekal. Sebenarnya dia jealous. Dia cemburu sebab dia tak dapat bekal daripada mak dia kot. Tapi apa pun, topik kita pada hari ini adalah bekal kasih sayang dan kami nak anda kongsikan bersama dengan kami. Mungkin ada gambar anda bekalkan. Ada orang kan setiap hari dia ambil gambar apa yang dia pack untuk suami ataupun anak-anak, dan tag kami di Facebook WHR dan juga Instagram WHR. Bekal kasih sayang kami akan bawakan selepas ini. Kita mesti lihat seketika, anda jangan ke mana-mana. Okay, saya nak check ada apa kat dalam ni. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita tengok apa bento Sky hari ini. Ini makanan Sky. Wah, tengok. Gigih maknya kamu. Is it nice, Sky? Nice. Are you sure? Yes. Siap berhias-hias yang puasa. Okey, jom kita tengok bentonya. Ceng. Ini bento dia. Ni buah ni masam-masam sikit, sedap. Yang ni aku tak tahu penatangnya. Ni ikan salmon yang tak masak. Yang tu nasi. Kita tutup. Tutup. Yang ni pula dia stew. Kita tengok. Aduh. Sekejap. Okey, ni stew dia. Stew. Ni dia punya bento hari ini. Okey, bye kawan-kawan. Bye. Makan lauk meriah. Sampai dah tak macam tak ada hari esok. Datang yang ni. Avenger. Oh, lupa. Bini kalau bagi Tupperware takut tak bawa balik. So, bawa balik aiskrim ni. Buang pun tak apa. Lapar ke macam mana? Itulah. Okey, dan saya rasa tetamu-tetamu kita di studio pun dah macam tak sabar nak makan masakan isteri ni lepas menonton video-video di yang kita saksikan tadi, dan saya nak kongsikan bersama dengan anda satu komen di mana Natira telah berkongsi zaman dah berubah, tetapi jika nak diteruskan bawa bekal dalam sia atau mangkuk tingkan tiada salahnya. Usah pedulikan usikan atau sindiran jika bawa bekal, sama ada kita ada duit atau tidak. Bukanlah bawa bekal itu penanda arasnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Penat mengusik mereka, diamlah nanti. Lama-lama diamlah, siapa yang cemburu agaknya tu. Sebenarnya hari ini kita nak bawakan topik bekal kasih sayang ini yang mana kita nak
buka mata masyarakat kita. Tak salah kalau para suami bawa bekal. Saya sebagai isteri pun kalau hari-hari boleh bekalkan suami saya macam cukup happy. Kan bahagia kita nampak dia makan kenyang kan. Dan juga kalau mungkin bukan suami, anak-anak secara mungkin yang mudah-mudah je kan. Jadi bawakan bekal air tangan ibu. Okey, baik, dan bersama kita di studio hari ini adalah 2 orang tetamu dan seorang lagi terhubung dalam talian, dan di studio kita bersama dengan Encik Riz Komura. Betul ya? Ya, betul. Dia Riz Komura. Hybrid nama Japanese yang kita akan ketahui mengapa sebegitu. Dan juga Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi kita. Sihat ya kedua-duanya? Ya. Baik, alhamdulillah. Okey, dan dalam talian Fatin juga kita bersama dengan tetamu lelaki kita, semua ayah-ayah hari ini. Yang kita nak perkenalkan Encik Syukri. Dia di dalam talian telah pun bersedia dengan kita. Apa khabar Encik Syukri? Khabar baik. Okey, jelas kita dengar. Okey. Baik, kita mulakan dengan Cik Riz dahululah. Cik Riz dah bawa dah sebenarnya bento dia. Okey, saya nak angkat bento ni boleh tak producer? Saya tanya producer juga dahulu. Okey. Boleh. Boleh tapi letak balik. Producer kata jangan risau, saya tak makan. Okey, kalau kita lihat ni hasil tangan isteri Encik Riz. Sangat cantik. Bento yang ada muka macam Doraemon kalau tak silap saya kan. Okey, Encik Riz, kongsikan sejak bila isteri awak mula membekalkan buat bento. awak? Okey, dia suka masa bulan puasa actually. Dia start bulan puasa sebab anak I suka puasa. Bila dah start sekolah lagi dia suka, tapi dia kena bangun pagi. Awal pagi tahu diorang ni jenis concentrate, bangun pagi, dia akan buat, dia akan masak, dia akan kemas, dia tak bagi air tolong langsung. Semua hasil tangan dia. Even basuh pinggan pun dia tak bagi air tolong dia. So dia buat semua. So anak I pun suka. So kalau kat sekolah tu makanan yang biasa pada I, bila benda macam ni anak you lagi happy, lagi seronok, dapat bawa tambah ada karakter. Tapi sebenarnya tak kira ada karakter ke tak pada I, like mak bapak kalau boleh buatlah bekalan untuk anak. Okey, tapi ini adalah hanya untuk anak ke untuk Encik Riz pun? Untuk I pun sama, untuk saya pun sama. Maksudnya setiap hari dia akan buat 2 set. Dia akan buat 2 set. Untuk dia tak ada. Itu dia. Untuk kita saja. Ini antara yang disediakan sebelum. Puan Akiko sediakan. Ya Allah. Comel-comel, rajin sangat kan. Nak tahu juga ni pukul berapa sebenarnya Puan Akiko bangun? Okey, dia akan bangun kalau macam bulan puasa tu awal pukul 2 macam tu pagi. Kalau macam ni pukul 3, 4 macam tu pagi. Dia dah bangun sebab anak I akan bangun pukul 5. So 5:30 dia dah bangun, mandi siap. Terus bagi Sky makan. Lepas mandi siap makan, lepas tu baru ayah hantar pergi sekolah. Wow, dia memang nampak macam full set. Dia punya meal ada macam-macam kat dalamnya. Sebab Puan Akiko adalah orang Japanese. Dia Japanese. So dia bawa culture dekat saya. Mula-mula saya tak boleh adapt. Kita biasalah dulu mak-mak kita masak nasi lemak di jalan. So tapi dia orang punya barang, dia punya cara tu lain. So lama-lama I pun jadi macam, baguslah banyak barang yang healthy dalam tu. Betul. Tapi apa-apa pun pada I sebagai mak bapak lagi better dia masak untuk anak. So nampaklah kasih sayang kat situ. Sekali-sekala tu perlukan sambal belacan lah kan. Tapi yang tu I kena luar. Itu perkongsian daripada Riz sendiri kan. Kita nak tanya Encik Syukri pula. Kita ada tengok tadi kan TikTok tu yang mana semua makan dalam pinggan. Encik Syukri seorang makan dalam bekal kan. Apa sebenarnya perasaan bila dibekalkan isteri tu? Lepas tu kawan-kawan macam mentertawakan, tapi macam nampak macam relax je kan, nampak cool je kan. Apa sebenarnya? Memang rasa macam tak biasa ke kalau nak makan kat luar memang kena bawa bekal daripada isteri ke bagaimana? Dia biasa memang, kita orang memang jenis santai lah. Kadang-kadang memang dengan staff tu, saya memang rapat dengan staff lah. Jadi kalau kena bahan tu memang normal lah. Kadang-kadang pun kita membahan mereka balik kan. Tapi mungkin dia orang jumpa point saya yang dia bekal tu bekal Avenger lah, bukan aiskrim lah kan. Jadi dia jadi bahan lah. Tapi saya ada nampak juga Cik Syukri bukan bawa untuk diri sendiri. Ada macam bawa, ada potluck juga tu semua daripada isteri kan? Ya betul. Kadang-kadang bila isteri masak tu, bila mak datang dia backup lagi kan. Jadi makin tambah lauk lah menu lah.
Okey. Dan Encik Syukri, menunya Encik Syukri pilih ataupun isteri yang masakkan? Kadang-kadang boleh request lah. Bestnya. Okey. Baik. Kita nak terus bertanya kepada Encik Zaid. Encik Zaid ada pengalaman dibekalkan? Ada. Boleh kongsikan juga pengalaman? Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jangan bagi saya pegang. Takut nanti hilang dia punya tu. Okey, seperti tahniah saya ucapkan kepada Riz dan Cik Syukri. Kerana tak seganlah untuk berkongsi benda ni yang macam setengah orang betul. Dia kata, apalah bawa bekal kan. Tapi kalau kita nak layan orang kata, susah hidup kita. Kan? Kau bawa tak betul, tak bawa pun tak betul. Dan saya sendiri pernah bawa masa awal-awal dulu, zaman terutama di zaman kita sedang membina rumah tangga lah. Mungkin masa itu pun ekonomi pun tak berapa kuat, kan, tak stabil. Jadi bawa bekal ni salah satu cara untuk menjimatkan belanja, kan. Dan bagi saya banyak benda lah menjimat belanja, senang. Kalau kita nak pergi beratur dekat kafe semua kan panjang queue kan. Betul. Kita dah siap makan, orang masih beratur lagi. Dan ketiga paling penting lah bagi saya ialah khasiat dia. Khasiat dia dari segi fizikal cukup lengkap, tengok kan semua ada dalam tu, balance. Sebab mak ni bila dia buat tu benda ni material saja, tetapi yang dalam tu dimasak dengan penuh kasih sayang. Saya pernah tulis dalam buku saya resepi kenapa makanan mak kita sedap, kan. Dia taruhlah kalau mi goreng tu kan tauge lah apa semua, tapi last sekali secebis kasih sayang. Itu yang mahal tu. Kalau kita pergi kedai restoran biasa ada je benda tu, tapi dia masak tak ada kasih sayang. Kita makan pun biasa je, tapi bila kita makan pasangan kita punya, isteri kita punya, mak kita punya, dia punya rasa dia lain macam. Kadang-kadang masak kicap je. Telur masak kicap, nasi putih kan. Ya, betul. Tahu kicap, sedap dia lain macam. Because of that love. Orang kata dengan kasih sayang. Saya nak tanya kedua-dua anda yang di studio, termasuk Encik Syukri yang dalam talian, anda bertiga pernah bekalkan makanan kepada isteri tak? Atau masakkan untuk isteri? Ataupun anak-anak? Pernah tak Encik Riz? Pernah. Okay. Saya kadang-kadang saya masak juga, saya nak bagi wan saya rasa makanan Melayu. Tapi dia boleh, tapi bolehlah dia cuba. Saya masak taklah sedap sangat. Ada kasih sayang. Adalah. Apa menu masa tu? Kari lah, kari sedang sikit. Yang lain susah. Saya dulu cerita dia, saya belajar luar negara. Masa tu girlfriend lah, tolong masak lah. Tapi saya ada satu specialty, saya goreng telur. Saya punya telur goreng tu harum semerbak. Orang semua suka. Sebab saya suka buat telur dadah. Dia punya bau tu mengancam. Jadi boleh menjadi tarikan jugalah. Baik. Jadi kalau apa-apa nak orang kata nak masakkan tu daripada Cik Zaid sendiri. Encik Syukri pernah Encik Syukri masakkan untuk isteri ataupun anak-anak bawa bekal? Anak sebab biasa masakan anak dia lah untuk bawa bekal tak adalah. Keluhan tu kami terdengar, Encik. Keluhan Encik Syukri tadi terdengar. Pressure je. Okey. Baik. Kita nak tanya juga kepada Encik Syukri kan, kalau seorang lelaki, suami kan membawa bekal, bukanlah bekal itu menjadi isunya, tapi orang kata kemampuan isteri tu bangun pagi kan, effort lah orang kata kan. Bagaimana pula melihat kepada stigma masyarakat di luar sana? Ada yang kata macam bawa bekal lagi, macam ni nak jimat ke? Stigma-stigma yang macam kenapa sebenarnya stigma tu masih ada? Kalau melihat kepada sudut positifnya, isteri bekalkan kepada suami. Pendapat Cik Syukri? Bagi saya mungkin kadang orang ni bukannya nak keluar statement macam itulah. Kadang-kadang ni bergurau. Bergurau bawa bekal. Kadang-kadang macam itulah. Kadang-kadang saya pun pernah juga. Bawa bekal kan. Setelah bila dia komen kan, bawa bekal. Jadi hari itu kadang-kadang bila saya bawa bekal ni sebenarnya nak lebih, dia berjimat jugalah. Dia jimat, lepas tu kita pun dapat fokus lah. Fokus tak adalah nak keluar cari tempat makan. Jadi tak ada buang masa lah. Dekat office tu nak cari tempat makan, balik dah penat kan. Betul. Jadi kalau fokus tu, jadi senang sejak kerja kita kan. Jadi banyak masa keluar. Dapat masa rehat sikit. Lepas tu masa yang lebih tu kita bebas lah buat apa-apa saja kat office tu kan. Ya, betul. Macam itulah. Dan Encik Syukri, selepas melihat Encik Syukri membawa bekal, ada tak sesiapa rakan Encik Syukri pun mula membawa bekal? Memang dia pun dah
dia pun dah start bawa bekal sebab bini-bini dia lagi-lagi yang kecam hal itulah. Kesian isteri ya. Mungkin balik rumah suami dah cakap, Syukri kan, wife dia kan, hari-hari bekalkan dia. Awak tak pernah bekalkan saya. Jadi pressure tu kat para isteri lah ya. Tapi okeylah, kebaikannya adalah ada inspirasi. Ini dia. Ini tu yang kecam tu mula-mula. Rupanya dia pun bawa bekal lepas tu. Sorok lagi tu. Itu dia. Inilah sebenarnya kan tersebarnya positivity tu yang mana mula-mula kita makan di luar kan. Kita boleh lebih berjimat. Jimat masa juga kan. Kadang waktu kita nak pergi makan tengah hari tu beratur panjang kan. Kita nak jimat tenaga, nak berjalan dan sebagainya. Inilah salah satu inisiatif kita. Kita nak mulakan kan. Okey, pelbagai komen di Facebook sebenarnya yang saya juga nak kongsikan Fatin. Munirul Marami berkata, dulu masa sekolah menengah, mak saudara bekalkan makanan. Masa anak 7 bulan pun saya bawa bekal untuk dia dan sekarang bekalkan untuk suami ke kerja. Wow, okey. Anak 7 bulan saya macam mana tu? Ini bawakan dia punya makanan. Dah boleh makan kan? Faham. Okey. Ada lagi ke? Dari zaman sekolah ni Nani Hassan berkata, dari zaman sekolah hingga ke kerja bawa bekal sehingga sekarang ke mana je bawa bekal. Mungkin dah terbiasa. Dulu masa sekolah mak pagi-pagi dah siapkan bekal masing-masing. Tetapi Fatin, dia cakap ni bekal ni, dia pressure dia bila kat mana tahu? Kalau kita tertinggal bekas makanan itu. Oh no. Kejap lagi kita boleh kongsikan berkenaan tu kan. Balik kena marah ke tidak. Tapi sebelum tu kita dah dengar semua tetamu kita punya pendapat. Apa kata kita nak dengarkan pula pendapat orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini, bekal kasih sayang. Jom kita dengarkan. Okey, saya pernah bawa bekal pergi ofis. Sebab saya rasa benda tu lebih menjimatkan kita dan makanan-makanan yang kita pilih sendiri. Macam tu. Bawa bekal untuk suami sebab lagi jimat, lagi bersih, lagi terjamin. Saya lebih memilih untuk bawa bekal sebab satu jimat, satu makanan dari rumah lebih healthy. Pernah, setiap kali saya nak pergi kerja, isteri saya rajin buatkan bekal untuk saya. So saya appreciate lah kat situ sebab dia bertanggungjawab siapkan makanan saya setiap kali saya pergi kerja. So kalau ada orang ejek ke apa benda tu, kita tak peduli pun kan. Yang penting saya suka masakan isteri saya. Cakap macam tu kita tak boleh nak cakap apa-apa. Itu ikut kemampuan sendiri lah. Kita pun jadikan bekal untuk orang yang kita makan kan. Kita sendiri yang makan. Belanja kita bukan dia tanggung. One time tu saya bagi husband bawa bekal untuk pergi office dan balik dia ada cakap lah. Dia kata besok tak payahlah bawa bekal, kawan gelak-gelak kan. Saya cakap dia kalau dia orang gelak-gelak kan, cakap kat dia ni kasih sayang isteri. Sampai dia tak kerja boleh bawa. Kalau rausit bagi saya itu hak masing-masing lah. Sebab kita dengan isteri kita tahu macam mana. So istimewanya kat situ lah. Kita ada dengar daripada sang suami dan juga isteri yang mana bekal tu sebenarnya kasih sayang kan. Betul. Tadi Sugi ada cakap berkenaan dengan kalau tertinggal bekas tu kan. Saya nak kongsikan satu daripada artikel hari ini yang mana akibat malu kena sakat dengan office mate, isteri sanggup buat bekal untuk suami style tapau kat kedai. Maksudnya kat sini dia bawa orang kata bekas lah kan, letak makanan dan sebagainya, kena sakat dengan kawan-kawan. Isteri dia bawa letak dalam paper punya cara macam kita beli kat kedai. Betul. Lebih orang kata bungkus tu lebih orang kata nampak luar biasa. Sampai kan isteri cakap lagi senang sebab apa, lepas makan boleh terus buang. Okey, ini membawa kepada persoalan. Pernah tak anda berdua tertinggal bekas tu? Pernah. Tertinggal mestilah bising. Corner balik kan dah tertinggal tu sanggup U-turn. Ya. Kadang-kadang bila tertinggal tu buka pintu, Assalamualaikum, bekas mana? Dia tu yang okay, mula. See you later. Pergi balik ambil. Kalau macam anak-anak pun susah juga kadang-kadang tertinggal kat sekolah. Kan itu mungkin cabaran buat para isteri dan ibu. So dia orang kena ada bekas tu 2-3 ke rumah. Tak boleh satu lagi je. Satu jangan strict sangatlah saya rasa. Betul. Kita tengok benda ni bagus tapi janganlah sebab tertinggal bekasnya pasal gaduh satu dunia. Tak berbaloi lah kan. Dengar tu ya Encik, para isteri ini peringatan daripada Encik Zaid. Jangan terlalu strict lah. Encik Syukri tergelak tu. Pernah tertinggal bekas ke? Itu sebab kena bawa bekal terpakai lah. Lagi sedang. Good idea. Tapi better tu senang. Tapi pun banyak juga
tinggal. Itu ada yang hadiahkan bekal baru kan. Pun sama juga kadang-kadang kita tengah dah dah lunch, lepas tu petang ada meeting tempat lain, dah lupa juga balik banyak kali lah saya kena juga sebenarnya. Betul, selain nak fikir handphone letak mana, kata kunci kereta, bekal tu kan. Okey, kita nak tanya kepada Encik Syukri kan, kalau melihat kepada semangat isterinya yang membekalkan setiap hari kan, dekat luar sana mungkin ada para suami yang idamkan untuk bawa bekal, tapi disebabkan kekangan masa isteri itu juga kan, kadang-kadang tak adalah orang kata lauk kari ke sayur semua cukup, mana yang ada mana yang sempat je kan, tapi masih lagi bukanlah kecam diketawakan, mungkin nak mengusik kan. Pendapat Cik Syukri sendiri kan mengenai effort wanita ataupun isteri ni untuk membekalkan kepada para suami. Itulah, kita pun nampak macam isteri ni nak kena bangun pagi-pagi, nak sediakan. Kadang-kadang bila ada orang terkecam, lauk ni je ke? Kadang-kadang dia tak tahu yang isteri kita nak sediakan lebih, cuma kita ni tiba-tiba gerak awal. Tiba-tiba pukul 7 nak kena gerak, ada masa lambat. Ada yang menyebabkan ada lauk tu dapat sikit kan. Ada masa pun isteri bagi banyak sangat. Wah, ni dah macam tak daya lah. Sebab ni kan dia ada yang dia bagi share untuk staff saya lah. Rupanya ada yang sendiri punya dia bagi lebih lah. Tadi effort isteri tu memang bagus lah diorang. Makin semangat lah. Semenjak tulang ni makin orang semangat. Dia siap ambil grup perempuan office kan. Makin menggalakkan ini kita buat lagu sama semua. Bagusnya. Alhamdulillah kan. Pasti lebih orang kata menyeronokkan bila ada ramai berjemaah. Ya, betul. Macam Cik Zaid katakan berjemaah kan. Mungkin dalam grup WhatsApp, hari ni aku bawa bekal ni, hari ni aku bawa bekal ni kan. Dan di sini mungkin Cik Zaid boleh kongsikan juga. Betul, apa yang Fatin katakan. Mungkin tidak semua isteri ada masa untuk membekalkan pelbagai lauk lah kan, ataupun tidak semua yang ada masa untuk buat macam Puan Akiko buat kan. Dan mungkin Cik Zaid boleh kongsikan berdasarkan pengalaman Cik Zaid sendiri yang tidak mengapa apa yang diberikan tu kita ambil, sebab yang penting kasih sayang kan. Kalau mungkin tak bagi full set lunch tu, dia bagi kodok ke salad, sekadar salad tu bagus untuk kesihatan. Setuju. Saya fikir macam ni je lah. Kita banyak kekangan, semua orang ada masalah masa dan sebagainya, tetapi orang yang berjaya buat ni semua, mindset minda dia fokus kepada solution, penyelesaian. Maknanya dia dah tahu pagi. Contoh, saya selalu cerita dekat kalau pergi sekolah, ceramah dekat sekolah, saya bagi tahu ibu bapa kan, tolonglah carilah jalan sebaik mungkin untuk bagi bekal ke anak-anak. Sebab nombor 1, makanan tu berkhasiat. Nombor 2, anak beratur kat sekolah tu pendek masa. Jadi dia boleh rehat, dia boleh makan. Jadi ibulah selalu cakap, saya tak ada masa, saya kerja. Itu puan sedang fokus kepada masalah. Cuba fokus pada solution. Macam mana kita nak buat? Maka keluarlah idea-idea seperti malam sebelumnya, kita potong siap-siap. Potong bukan untuk hari besok je, seminggu terus. Lepas tu simpanlah dalam fridge kan, supaya pagi tu buat nasi goreng. Contoh, paling simple kan. Ambil sikit-sikit, goreng. Tak sampai 5 minit, 10 minit saya rasa. Sebab benda semua dah masak. Jadi, yang penting kat sini, kemahuan tu kena ada. Bila nampak kelebihan, bawa bekal ni, dengan kesihatan dia, dengan khasiat dia, paling penting dengan 3 benda tu, khasiat, kesihatan, kasih sayang. 3K dalam tu, semua gaul-gaul-gaul. Kita akan sendiri rasa nak buat. Macam sanggup tak kita tengok anak kita makan tak apa-apa kan dekat luar sana kan. Lepas tu kadang-kadang beratur tak sempat makan pun ada. Kalau kita fikir macam tu, kita akan timbul satu perasaan semangat untuk bangunlah awal sikit. Kalau biasa bangun pukul 6 kan, bangunlah awal sikit, 5.45, 5.30 berkorban. Berkorban yang sangat tinggi nilai dia insya-Allah. Dan apa yang Cik Zaid katakan ni, saya berkait dengannya sebab waktu di sekolah dahulu saya suka bawa bekal sebab masa rehat 20 minit sahaja. Nak beratur apa tu semua memang tak sempat. Dan ketika saya masuk sekolah menengah, nama samaran saya dalam kalangan beberapa orang pelajar adalah bawa bekal. Saya sentiasa gimana suka bawa bekal tu? Bawa bekal. Dan bercakap mengenai bento ni kan, Fatih, kalau awak sendiri, saya suruh awak cuba, pastinya kita harus, macam Cik Zaid katakan, kita harus cari jalan penyelesaian. Tapi awal-awal nak buat, saya memang tak boleh macam ni. Saya nak kongsikan dengan Sugi, dengan semua orang. Sebenarnya bercakap mengenai bento ni, kita kan ada fasa kan, anak kita masuk 5 tahun. Saya dah ada semua alat nak buat bento dah. Dengan matanya, dengan TV-nya, dengan semua lah. Tapi belum buat lagi. Saya pertama kali
kali saya cuba buat kita goreng telur dalam bentuk star tu. Melekat. Tapi saya tak putus harapan. Saya cuba lagi. Betul. Tapi itu cerita saya. Saya nak kongsikan juga cerita yang mana di luar sana ada keunikan bento-bento yang disediakan oleh para ibu. Jom kita saksikan. Janji jangan gelak. Okey, mungkin kita nak minta Riz lah. Awak jangan bandingkan dengan awak punya bento. Janganlah macam tu. Bagi Wah, ini sangat unik. Ini sangat unik. Yang penting usaha mereka kan. Cik Riz, mungkin Cik Riz boleh kongsikan comel macam ni budak. Rasa anak tak makan ni tak jadi. Actually my wife pun dia tak tahu masak langsung. Okey. So bila dia start masak bila dah ada anak tu macam ni kan. Nampak garang sikit. Nampak benda-benda macam tu comel. Budak-budak lagi suka attract nak makan benda-benda macam tu kan. Kalau kita buat yang biasa tu macam kita kat kampung dulu mak kita bekalkan lain. So sekarang dah design dia lain. So just tiru-tirulah sikit-sikit macam ni pun so cute kan, betul tak? Budak-budak pun jadi macam nak sentuh. Setiap hari bulan anak tengah makan ramai kawan-kawan yang viral lagi kan. Macam pepatah bahasa Inggeris lah, practice makes perfect. Betul. Jadi kena cuba. Jadi Fatin, kami semua berikan awak motivasi untuk terus cuba. Saya itu salah satu cita-cita saya. Setiap hari saya nak bawakan bekal. Saya rasa puas bila balik sekolah buka beg nak keluarkan barang dia, ada lagi tak makanan tu. Saya rasa puas. Encik Zaid boleh membantu awak. Kami boleh volunteer jadi judge. Tolong. Okey. Encik Syukri, kalau bagi Encik Syukri sendiri kan, masakan isteri Encik Syukri pastinya mungkin tidak bolehlah ada hiasan sangat. Tetapi pastinya bila makan tu Encik Syukri akan rasa kegembiraan, kepuasan. Macam Encik Zaid katakan tadi ada 3K-nya. Ada khasiat, kesihatan dan juga kasih sayang. Kasih sayang. Jadi message Encik Syukri lah kepada mereka yang tengah menonton sekarang ini, tidak kira apa yang dibekalkan oleh isteri kepada suami ataupun mungkin ada dalam kalangan mereka suami yang bekalkan pada isteri, apa yang Encik Syukri nak memberitahu mereka? Bagi saya, kita kena hargailah bila isteri kita masak. Sebenarnya kadang-kadang dia nak masak untuk kita tapi dia malu nak suruh. Tapi bila mungkin kerana ada kawan-kawan atau tular dekat sini, mungkin diorang makin beranilah. Sebab saya pun tubuhkan juga grup dekat Facebook. Apa nama grup tu? Suami bawa bekal apa hari ini? Wow. 10,000 follower. 10,000 join lah grup. Suami bawa bekal apa hari ini? Lagi. Jadi makin semangat diorang ni sertai lah. Betul. Okey, Encik Syukri, di hujung perbincangan kita ni, boleh tak kalau kita nak dengarkan kata-kata Encik Syukri kepada isteri, macam orang kata penghargaan untuk isteri selalu bawa bekal untuk Encik Syukri. Okey, terima kasihlah kepada isteri saya yang membuat bekal kasih sayang lah. Nama isteri Encik Syukri? Apa? Nama isteri? Oh, nama isteri saya Nur Rashikin binti Nordin. Puan Nur Rashikin. Jadi terima kasihlah kepada para isteri. Jadi hari itu pun saya ada buat lebih 60 orang saya bagi dia bekal lah. Sekat saya punya majlis hari itu program kan, bagi bunga. Gak pasangan, memang ada video tu lah. Gak pasangan siapkan bagi bekal. Seluruh isteri-isteri yang kepada suami yang lain bawa bekal juga. Saya tu ada buat program lah. InsyaAllah. Kan? Para isteri kat luar sana jugalah yang bawakan suami bekal. Diorang sebenarnya nak bawa, cuma diorang malu. Tapi mungkin kerana tular ni pun berani nak bawa. Ramai jugalah yang kata pun terima kasih kerana viralkan benda ni. Jadi saya pun berani bawa lah. Dalam grup-grup saya baca kan. Diorang sentiasa up lah. Ni bekal suami saya hari ni. Okey, terima kasih Encik Syukri dan kami akan terus mengikuti perkembangan bekal makanan Encik Syukri melalui laman sosial. Terima kasih. Dan Encik Riz, mungkin di sini Encik Riz dah biasa bawa bento ni, sedikit message pada Puan Akiko lah. Message pada dia. Sebenarnya saya sangat-sangat terharu cara dia. Daripada mula dia tak tahu buat apa sampai dia tahu buat. Memang kita sebagai husband pun kita tengok dia bangun pagi, yang I paling suka masa bersahur tu. Dia suka masa bulan puasa dia mulakan. Dia bangun awal pukul 2, lepas tu dia buat dia tak nak kita usik. So I jadi memang terharulah tengok dia. Semua dia nak buat. So macam bila kita makan tu pun dia happy. Dia tak makan tau. Kita yang makan, nak beranak makan, dia happy. So pada I macam
jagalah bini kau baik. Bini kau dah baik dah tu. Itu je lah. Kita yang mendengar pun kita jealous. Okey, Cik Zaid, daripada Cik Zaid sendiri di hujung perbincangan kita ni berkenaan dengan bekal kasih sayang supaya ramai lagi suami-suami di luar sana orang kata membawa budaya bekal dari rumah. Betul, setuju sangat. Dan kita dah tengoklah dengan jelas pengorbanan pasangan masing-masing untuk memberi yang terbaik kepada keluarga. Jadi bekal ini hanyalah material saja, tetapi semangat, jiwa, roh dia tu. Roh dia tu yang kita nak. Roh dia tu dia tunjukkan segala kasih sayang, sentuhan tangan, dan memang betul lah kalau kita sebagai suami kalau makan kat kedai dengan makan air tangan isteri memang berbeza. Dia bukannya dari segi resepi dia, bukan dari segi menu dia, tetapi kasih sayang dan keikhlasan dia. Betul lah, pasangan kita memang dah terbaik untuk kita dah. Tak payahlah cari lain dah. Hargai mana yang ada tu, semaikan kasih sayang dengan sebaik mungkin. InsyaAllah Tuhan akan angkat kebahagiaan kita kepada peringkat yang lebih tinggi. Lebih dan lebih isteri Cik Zaid kalau sedang menonton sekarang ini, saya rasa dia teringin nak makan telur dadar. Alamak, kena goreng telur. Boleh je. Telur dadar yang Cik Zaid gorengkan. Okey, baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu kita, Cik Zaid, Cik Riz dan juga Cik Syukri, dan semoga perkongsian daripada mereka hari ini memberikan anda semangat dan keberanian lah untuk membawa bekal isteri anda. Dan isteri pun jangan pressure sangat, bekalkan sahaja dengan kasih sayang anda. Seadanya lah kan. Mungkin melihat anak-anak pun kata terdetik untuk bawa bekal menjadi orang kata budaya untuk semua orang kan. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada tetamu kita. Penonton, kita nak rehat seketika. Sekembali nanti kita akan bersama dengan segmen tajaan. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan Fatin dan penonton dalam semangat meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-65. Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi KPPK telah menerbitkan klip video berdurasi 3 minit bertajuk Tanah Ini Milik Kita atau The Land Is Ours yang memaparkan kisah pengorbanan keluarga pekebun kecil memanfaatkan tanah mereka dengan menanam kelapa sawit. Betul, penerbitan video ini tepat pada masanya untuk menunjukkan kepada dunia bagi membuka mata negara-negara yang mengenakan sekatan ke atas minyak sawit bahawa Malaysia mempunyai lebih 461,303 pekebun kecil dan tambahan 1.8 juta individu Sugi yang mana yang lainnya kehidupan mereka bergantung sepenuhnya daripada rezeki yang dijana daripada hasil sawit. Dan video ini juga bertujuan untuk menutup ruang jentera propaganda barat khususnya yang melemparkan dakwaan bahawa sektor perladangan sawit di negara kita dilakukan dengan memusnahkan banyak kawasan hutan dalam negara. Melalui hasil karya ini, kita menyaksikan kisah 3 sekeluarga bagaimana si ayah, ibu dan anak perempuan mereka diberi kelulusan oleh pihak berkuasa tanah untuk mengusahakan tanaman kelapa sawit melalui prosedur yang betul, bukannya secara penerokaan haram seperti yang kerap dimomok-momokkan melalui kempen anti sawit. Jalan cerita yang dipaparkan dalam video ini juga mengukuhkan justifikasi bahawa setiap pekebun di dunia ini mempunyai hak untuk bertani, mengusahakan tanaman apa pun demi kelangsungan hidup. Satu jaminan di bawah Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai hak asasi petani dan juga rakyat yang bekerja di luar bandar atau United Nations Declarations of the Right of Peasants and Other People Working in Rural Area ataupun UNCROP. Diterbitkan oleh Gerakan Global untuk memperjuangkan kebaikan minyak sawit, iaitu satu inisiatif di bawah KPPK. Klip video ini juga selaras dengan usaha kementerian dalam menegakkan deklarasi PBB itu dan seterusnya mempertahankan hak setiap pemilik tanah untuk bertani demi meneruskan kehidupan. Tambahan pula, sekatan ke atas minyak sawit bukan sahaja melanggar deklarasi PBB tetapi juga menutup punca rezeki keluarga pekebun kecil. Jadi, jika kita imbas balik kembali kan Sugi, kerajaan Malaysia pada tahun 2019 telah menghadkan pengembangan kawasan penanaman kelapa sawit tidak boleh melebihi 6.5 juta hektar pada tahun 2022. Jadi Malaysia telah membangunkan seluas 5.8 juta hektar kawasan penanaman kelapa sawit sama ada oleh pekebun kecil atau syarikat perladangan besar dengan baki 700,000 hektar lagi yang belum lagi diterokai bagi penanaman sawit. Fatin, dan dengan itu apa kata kita saksikan video ini dahulu. Kita saksikan.
wanita hari ini. Okey, baik penonton, kembali bersama kami dan dah sampai lunch time. Jadi saya naklah cuba Allah. apa amboi. Amboi. Kasih sayang dia. Penonton. Saya bukan. Saya memang biarkan kosong. Sebab esok saya nak letak ketam dalam tu. Pandai awak kau Okey. Jadi di sini sahaja siaran buat hari Isnin. Tutup baliklah. Esok kami akan kembali dengan pelbagai menu berasaskan ketam. Awak suka makan ketam tak? Ketam bunga. Saya suka ketam bunga. Sedap. Kita ada macam-macam esok yang kita kongsikan. Jadi terima kasih kita nak ucapkan siapa yang hantarkan komen-komen di Facebook. Kami sempat jengah-jengah tadi. Terima kasih kami ucapkan. Dan jaga diri, selamat bercuti sekolah. Adik-adik di rumah jaga jumpa diri lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia.